Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Baiklah, terima kasih kepada para penonton sekalian yang sudi meluangkan masa bersama kita pada pagi ini. Baiklah, diharap di akhir program kita ini sama-sama dapat beroleh manfaat. Sebelum jauh kita berlayar, pertama-tama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kehadap Ilahi kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu pada pagi yang sangat berbahagia ini bersama saya Hazwani binti Rahmat, moderator e-forum anda pada hari ini. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada pagi ini, kita sedia maklum bahawa dewasa ini kita masalah etiket dan juga protokol dalam kalangan generasi Y boleh dikatakan dalam keadaan yang sangat membimbangkan. Dan justru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuailah dengan tajuk forum kita pada kali ini, etiket generasi Y, ke mana hanyutnya? Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kesopanan dan juga kesantunan pendidikan akhlak remaja, khususnya dalam persoalan mengatasi masalah etiket generasi Y. Okey, sebelum kita mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu marilah kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kepada warga para penonton sekalian kerana kalian semua tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di bawah saya, di bawah saya panel pertama kita iaitu Puan Rabiatul Hayati yang merupakan penolong pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu. Apa khabar Puan? Khabar baik, Alhamdulillah. Apa khabar dengan khabar saudari moderator kita? Khabar baik, Alhamdulillah. Sungguh cantik di sana, bertudung bunga-bunga ya. Seterusnya kita pergi kepada ahli panel kita yang kedua. Kita datangkan influencer yang memang orang kata dah terkenal dalam dunia media sosial ini, iaitu saudari Nurul Hanis. Okey, apa khabar saudari Hanis? Alhamdulillah, sihat. Apa perkembangan terbaru sekarang, saudari? Saya dalam penggambaran untuk shoot menjadi salah seorang duta lah. Nantikan kemunculan saya. Alhamdulillah, murah rezeki. Alhamdulillah. Okey, selamat datang saudari. Terima kasih saudari Nurul Hanis. Baiklah, di bawah saya nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Dr. Putri Fazana binti Muhammad Yusri. Okey, pensyarah Bahasa Melayu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kita datangkan khas. Okey, apa khabar Doktor? Khabar baik, Cik Moderator. Okey, Alhamdulillah. Baiklah, sebelum sebelum saya jauh menyimpang dengan lebih jauh lagi, soalan saya pada panel pertama. Apakah sebenarnya konsep etiket ini dan berkaitannya dengan generasi Y kini, Puan? Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator kita pada hari ini yang anggun lagi bergaya, iaitu Cik Puan Hazwani Rahmat. Juga saya ucapkan salam perkenalan kepada 2 lagi panel kita yang hebat lagi bijaksana, iaitu Cik Nurul Hanis dan juga Dr. Farzana Yusri. Bersyukur kehadrat Ilahi pada hari ini kerana saya dapat bersama-sama dengan kalian dalam e-forum pada hari ini yang bertajuk etiket dan juga generasi Y. Baiklah, berbalik kepada soalan yang dikemukakan oleh saudari moderator sebentar tadi berkenaan topik kita pada hari ini, iaitu etiket dan juga generasi Y ini, kita kena faham dulu secara lebih mendalam mengenai maksud etiket itu sendiri. Apakah perbezaannya etiket dengan etika dan juga sebagainya. Jadi,
secara umumnya etiket ini membawa maksud tingkah laku ataupun bagaimana tindak tanduk seseorang itu semasa berada dalam sesuatu majlis. Dalam makna kata lain, bagaimana mereka bertindak apabila mereka berada di dalam sesuatu majlis tersebut. Manakala bagi etika pula ialah mengikut Kamus Dewan edisi keempat, etika membawa maksud bahawa satu adat atau peraturan tingkah laku dalam kehidupan. Jadi untuk saya kira tajuk ini sangat sesuai untuk dikupaskan kerana sangat menarik berikutan pada masa kini. Kita dapat melihat terutamanya generasi Y dan juga Z yang hidup dalam keadaan yang telefon sentiasa di tangan walau di mana-mana sekalipun. Juga kita dapat melihat bahawa generasi pada masa kini sangat bergantung dengan teknologi yang saya kira sangat pesat membangun. Jika dahulu kita tiada akaun seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan lain-lain. Berlainanlah dengan dunia sekarang yang kalau dulu kita ingin berborak atau berbual dengan rakan-rakan, kita perlu berjumpa pada suatu tempat ataupun kita pergi ke rumah dia untuk untuk berbual atau berborak lah. Tapi sekarang kita boleh memanfaatkan teknologi itu dengan hanya menggunakan panggilan video sahaja. Kita dapat bersembang, kita dapat meluahkan perasaan dan juga sebagainya. Juga kita dapat melihat satu lagi kelebihan yang ada adalah apabila kita ingin mengetahui sesuatu isu atau berita yang berlaku dalam negara ataupun di luar negara, kalau dulu kita perlu menunggu masa seperti pukul 8 berita TV3 dan juga sebagainya. Ataupun kita hanya perlu mendengar radio untuk mengetahui isu-isu yang berlaku tersebut. Berlainanlah dengan apa yang berlaku sekarang. Kita hanya perlu melayari je portal apa-apa, kemudian kita dapat mengetahui apa yang berlaku di sini, apa yang berlaku di sana. Maknanya apabila kita klik sahaja apa yang kita nak, terpampang beritanya di situ. Jadi sedikit sebanyak perkara ini dilihat telah merubah corak kehidupan masyarakat di dunia. Jadi berkenaan soalan yang dikemukakan oleh moderator sebentar tadi, isu yang berlaku dalam etiket ini adalah generasi pada masa kini dilihat sangat membimbangkan. Kerana apa? Kerana dunia di hujung jari ini kadang-kadang membuatkan manusia seolah-olah hilang adabnya ketika berkomunikasi, ketika berada dalam majlis, ketika berjumpa dengan sahabat ataupun orang yang lebih tua dan juga sebagainya. Jadi apa yang nak difokuskan kepada forum kita pada hari ini adalah bagaimana generasi ini berinteraksi dalam media sosial. Jadi sebagai contoh segelintir manusia sangat suka menyebarkan berita palsu, seolah-olah itu dapat memberikan kepuasan kepada mereka untuk sentiasa melakukan perkara itu. Dan juga yang kedua adalah pada generasi pada masa kini terlampau taksub untuk membuat akaun palsu untuk hanya untuk mengkritik dan juga menghentam seseorang yang mereka benci ataupun mereka tidak suka melihat orang itu berjaya. Kemudian perkara yang paling serius berlaku dalam dunia teknologi pada hari ini, iaitu terutamanya di media sosial seperti bully cyber yang hampir menyebabkan seseorang itu depresi, tekanan dan juga sebagainya lah. Jadi perkara ini sepatutnya dapat dielakkan apabila kita sebagai warga negara tahu atau faham tentang etika yang kita perlu amalkan sebagai seorang warga negara Malaysia. Malah bukan sahaja di dunia,
kita mengetahui bahawa seluruh agama, bangsa, negara sekalipun tidak pernah menyuruh ataupun tidak pernah menyarankan penganutnya atau rakyatnya sedemikian rupa yang tidak bersopan santun, yang biadab dan sebagainya. Jadi sebagai seorang yang beragama Islam, kita semestinya ataupun sewajibnya mempamerkan akhlak yang mulia untuk dipamerkan, kerana itu merupakan tuntutan ataupun kewajipan kita sebagai seorang Muslim. Kita mestilah bersopan santun ketika berkomunikasi dengan orang, menjaga adab dalam media sosial dan juga sebagainya. Hal ini kerana kita adalah model kepada agama kita sendiri. Jadi malulah apabila orang luar melihat kita sebagai seorang yang beragama Islam bersikap sedemikian rupa. Jadi sebagai kesimpulannya, bagi pandangan saya, semua pihak perlu memainkan peranan dalam melahirkan insan yang berkualiti, insan yang sejahtera, apatah lagi untuk melahirkan Malaysia yang bersih daripada sebarang rasuah, sebarang keburukan, sebarang ketidaksopanan yang berlaku, kerana perkara itu perlulah ditangani oleh semua pihak, termasuklah individu itu sendiri, keluarga, ibu bapa, masyarakat dan juga negara. Hal ini namun didikan yang perlu diberi perhatian adalah ibu bapa, kerana anak-anak itu bermulanya pendidikan di rumah. Jadi saya akhiri forum ini dengan kata pepatah yang berbunyi, anak-anak itu ibarat kain putih dan ibu bapalah yang mendidiknya, ibu bapalah yang mencorakkannya, sama ada untuk menjadi seorang yang taat kepada agama, untuk menjadi seorang yang bersopan ataupun sebaliknya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Puan Nur Hayati. Okey, maafkan saya Puan Rabiatul Hayati yang saya kira perkongsian ataupun kupasan yang sangat syarat sekali dengan nilai-nilai dan juga moral-moral yang menunjukkan bahawa etiket ini sangat mempengaruhi bukan sahaja generasi Y tapi juga umat manusia pada hari ini. Baiklah, seterusnya saya ingin bertanyakan kepada panel kedua kita, iaitu Saudari Nurul Hanis. Mungkin sebagai seorang influencer, saudari boleh berkongsi pengalaman maupun pandangan saudari mengenai etiket generasi Y, lebih-lebih lagi di dalam media sosial yang memang orang itu tak berenggang lah generasi kita ni. Silakan saudari. Baik. Terima kasih saudari moderator. Bagi saya tak nak cakap banyak. Saya nak sentuh dari sudut pandangan seorang influencer. Saya ni influencer nak kata berpengaruh sangat tidak, tetapi saya masih memberikan impak kepada masyarakat. Jadi sebagai seorang influencer, tak dinafikan yang saya terima banyak sangat sokongan daripada keluarga, rakan-rakan dan juga pengikut saya. Sebab daripada sokongan mereka itulah mereka akan maaf, saya nak bagi satu disclaimer. Saya minta maaf awal-awal kalau saya ada menggunakan bahasa campuran dalam slot saya ni, sebab saya nak mengenakan istilah yang orang di media sosial pakai. Okey, baiklah, saya sambung. Dari situ daripada sokongan dan orang kata kepercayaan, kita dapat buildkan kita punya trust. Orang lain punya kepercayaan untuk percaya kita, untuk diorang pamerkan kepada kita produk-produk yang mereka ingin orang kata reviewkan. Okey, jadi dari situ juga job akan bertambah dan akan lebih luaslah rezeki, alhamdulillah. Okey, tapi mengenai
sifat ataupun kesan buruknya adalah apabila kita ni menjadi public figure, yang mana kita ni sering mendapat kecaman ataupun kritikan daripada orang ramai, tidak kira pagi atau malam. Kalau boleh orang setiap masa nak kecam kita. Sebab apa? Sebab mereka tak suka dengan apa yang kita sampaikan, mereka tak suka dengan apa orang kata tu, macam memang mereka tak suka kita lah macam tu. Okay, jadi sebenarnya nak jadi influencer ni bukan mudah, sebab kita kena fikirkan idea untuk konten, kita kena jadi kreatif untuk kita bina konten kita sendiri. Kita kalau boleh tak nak jadi ciplak lah, plagiat orang lain punya konten macam ni. Kita punya sendiri, orang kata tu macam personal branding macam tu. Okay, jadi benda-benda tu memang bukan mudah. Kadang kita kena buat lebih daripada yang kita, macam cakap kita buat lebih daripada kita mampu. Bukan kita mampu, macam kita buat lebih daripada kita percaya kita tak boleh, tapi sebenarnya kita boleh. Jadi kita lebihkan had limit kita tu. Jadi apabila kita dah sampai kepada tahap tu, orang macam tak suka lah dia ni, macam buat over sangat, macam lebih-lebih lah kan. Jadi orang pun benci kita, orang tak suka kat kita. Okay, jadi benda-benda tu mendatangkan kritikan kepada kita. Okay, saya nak kongsilah sedikit. Saya ada terbaca beberapa hari lalu sebuah artikel yang mengatakan seorang influencer ni telah disantau oleh haters dia sendiri. Sebab apa? Sebab haters dia ni ada boyfriend. Boyfriend dia ni follow influencer tersebut, dan influencer tersebut membuat tindakan untuk follow back lah kiranya kan, untuk follow semula boyfriend haters tu. Kemudian haters ni jadi marah. Sebab apa? Sebab dia memang dah tak suka influencer tu. Lepas tu influencer tu boleh follow pula boyfriend dia, memang benci sangat, dan dia bertindak untuk menyantau influencer tersebut. Jadi daripada situ kita nampak macam pengguna media sosial ni dia macam tak beretika, dan dia orang tak gunakan etika serta protokol dalam dunia media alam maya ni. Jadi benda-benda tu nampak sangat tak matang, dan nampak sangat macam orang kata tak boleh fikir dengan betul. Lepas tu isu fake account seperti yang telah dinyatakan oleh Puan Hayati. Fake account, dia macam kita anggap orang yang guna fake account ni untuk kecam apa semua tu pengecut. Seorang yang loser sangat, sebab dia berselindung di sebalik fake account tersebut untuk kritik orang. Dia tak berani nak tampil diri dia sebenar, macam tu. Jadi orang panggil tu loser lah, sebab menyorok di belakang sesuatu benda kan. Okay, kemudian bila benda-benda macam ni dah berlarutan, dia akan memberi efek kepada si pemangsa lah. Yang mangsa tu dia jadi macam ada isu mental health, depresi seperti yang dinyatakan oleh panel 1 tadi. Lepas tu boleh jadi sampai orang nak bunuh diri lah macam tu, sebab kita terlalu banyak kena kecaman kan. Kita jalani hidup kita macam biasa, lepas tu tiba-tiba orang nak kecam kita, orang nak maki-maki kita apa semua. Jadi benda-benda tu macam efek kepada mental dan juga fizikal seseorang yang terkena tu. Jadi kat sini saya nak gariskan dua perkara paling asas yang saya rasa penting sangat untuk semua masyarakat ada, terutama yang menggunakan media sosial. Yang pertama adalah common sense. Common sense ni macam kita kata berfikiran secara rasional dalam membuat sesuatu tindakan. Macam contoh, kita nak cakap sesuatu tu, kita kena fikir baik buruknya. Lepas tu kita nak buat sesuatu tindakan tu, kita kena fikir impak yang akan datang kepada orang lain yang kita buat tindakan kepadanya kan. Jadi kalau berfikiran common sense ni memang sangat penting lah, sebab kita nak jaga perasaan hati orang kan. Orang Melayu ni dia banyak menjaga perasaan orang, tak macam orang putih. Orang putih dia jenis yang direct, berterus terang. Kalau nak cakap tu cakap terus, tapi kita tak, sebab kita ada sifat macam orang kata, kita ada budi pekerti lah. Kita punya budi pekerti punya standard. Okay, yang kedua adalah sifat macam mana cakap, menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Okay, seperti yang saya cakap tadi, orang Melayu ni dia ada sopan santunnya dia sendiri. Memang orang kata tu indah lah kan, sebab kita dibesarkan dalam masyarakat Melayu yang banyak
orang kata adat, adab, pantang larang apa semua. Jadi kita tahu sopan santun tu macam mana nak buat, okey. Cakap dengan orang tua macam mana, cakap dengan orang lebih muda. Kita tak boleh pijak orang lebih muda sebab kita lebih tua, tak boleh. Sebab benda-benda tu ada orang kata tu darjat dan juga cara cakap, cara perbualan. Etiket ni dia macam cara perbualan, cara percakapan kepada orang lain. Jadi benda-benda tu orang kata macam tertib perbualan. Tertib perbualan tu adalah antara jenis kepada etiket. Jadi kalau benda-benda ni, dua benda ni diterapkan dalam diri seseorang masyarakat yang menggunakan media sosial ataupun tak menggunakan media sosial, memang orang kata akan mencapai misi ataupun visi untuk mencapai komuniti insan sejahtera dalam melahirkan Malaysia bersih tu. Jadi tak ada masalah lah untuk kita macam ni, tak ada masalah lagi tentang orang yang nak orang yang beri kecaman atau orang yang nak lemparkan kritikan ke apa, tak ada. Sebab apa? Sebab kita pentingkan nilai etika, etiket dan protokol dalam sesebuah komunikasi, tidak kira secara alam sebenar ataupun secara alam maya. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih saudari Nurul Hanis. Benar sekali apa yang dikatakan oleh saudari Nurul Hanis sebentar tadi. Saya amat bersetuju dengan pandangan beliau yang menyatakan hidup di media sosial ini juga memerlukan apa orang kata tu setiap manusia untuk mempunyai etika dan juga etiket sosial ketika berkomunikasi. Kerana dalam menggunakan media sosial ini juga kita seperti ada protokol tertentu ketika menggunakannya. Okey, terima kasih saudari Hanis. Baiklah, kita beralih kepada panel ketiga kita. Dr. Putri Fazana. Baiklah doktor. Sebenarnya bila kita dah dengar kupasan daripada panel 1 dan panel 2, sebenarnya salah siapa etiket ini apa orang kata tu hanyut dalam diri generasi Y kita pada hari ini, doktor. Silakan. Terima kasih saudari moderator kita yang cantik lagi bergaya pada hari ini. Baiklah, sebelum saya mulakan, saya ingin menjelaskan kita terdapat bunyi bising. Saya minta maaf sekali lagi kerana saya sedang berada di kampung. Seperti yang diterangkan oleh panel-panel sebelum ini, iaitu panel 1 dan juga panel 2. Etiket dalam kamus Dewan bermaksud adat dan juga peraturan berkenaan kesopanan, terutamanya dalam kehidupan sosial ataupun dalam profesi tertentu. Jadi berbalik pada soalan yang diajukan oleh Cik Breta, iaitu berkenaan salah siapa ataupun mengapa terjadinya buli cyber ini. Baiklah, pada pandangan saya, punca yang pertama iaitu persekitaran keluarga. Punca ini merupakan punca utama terjadinya buli cyber di negara kita dan juga negara-negara yang lain. Terdapat satu kajian yang telah dijalankan pada tahun 2004 menunjukkan hal ini berlaku kerana terdapatnya ataupun adanya hubungan yang lemah antara anak dan juga ibu bapa. Dapat saya cakap di sini, hubungan atau sikap ibu bapa itu sendiri yang sibuk bekerja dan kurang memberi perhatian kepada anak-anak menyebabkan mereka melakukan sesuatu bagi menarik perhatian atau mendapat perhatian daripada semua pihak. Kuncinya di sini, komunikasi yang baik antara ibu bapa dan juga anak-anak merupakan sesuatu ataupun hal yang utama kepada wujudnya hubungan yang erat antara mereka berdua. Jadi kita dapat elakkan hal ini berlaku. Dan seterusnya diri sendiri. Kita sebagai mereka yang menggunakan, salah seorang yang menggunakan media sosial, kenalah mempunyai kesedaran kerana kita tidak tahu apakah perasaan mereka yang di sana ataupun kata-kata mereka sendiri telah mengguriskan hati kita. Jadi kita sama-sama memberi usaha ataupun memberi yang telah memberi usaha untuk mengelakkan hal ini terjadi. Seterusnya
peranan untuk mengelakkan hal ini berlaku, ibu bapa dan juga guru pada pendapat saya merupakan mereka yang utama ataupun mereka yang perlu mengambil peranan yang penting, yang memainkan peranan penting untuk mengelakkan bullying cyber ini berlaku. Yang pertama, ibu bapa. Ibu bapa merupakan mereka yang sentiasa berada dekat dengan anak-anak ataupun sama ada di rumah ataupun di luar dan juga sepanjang masa. Jadi ibu bapa ini boleh mendengar ataupun mengambil tahu kegiatan anak-anak di alam maya, tapi bukanlah secara menyeluruh, hanya dari masa ke semasa untuk memantau jika mereka melakukan sesuatu hal yang negatif. Dan kesan daripada perbuatan ini menyebabkan anak-anak mudah untuk bercerita tentang sesuatu ataupun aktiviti harian ataupun apa yang berlaku kepada mereka sehari-hari. Kerana wujudnya rasa percaya itu, rasa percaya anak-anak kepada orang tuanya. Dan seterusnya, peranan guru. Peranan guru juga merupakan peranan yang penting kerana mereka lah yang juga merupakan individu yang banyak meluangkan masa anak-anak ataupun golongan muda. KPM boleh memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan teknologi di setiap institusi pendidikan. Kita dapat lihat hampir setiap tahun pengguna yang mempunyai gadget semakin meningkat. Jadi tetapi kita dapat lihat juga mereka tidak dididik cara menggunakan gadget itu dengan betul. Jadi sekolah dan institusi pengajian tinggi boleh memperkenalkan pendidikan ini bagi membantu mereka untuk mengetahui cara menggunakan dengan betul bagi mengelakkan mereka terjebak dengan penipuan di media sosial ataupun mereka sendiri yang menjadi penghuni di laman ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasihlah Doktor. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan juga sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburi kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Okey, secara kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah satu perkara yang patut kita pandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dan dalam membendung kemelut ini daripada terus menjadi bara. Etiket dan juga protokol juga perlulah dilaksanakan oleh semua pihak dalam apa juga situasi untuk melahirkan insan sejahtera dan juga Malaysia bersih. Sebelum daripada kita menunding jari ke mana-mana pihak, eloklah kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudi itu agama. Peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Okey. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun daripada saya yang berbunyi, tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan, cintailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada khilafan diri kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri forum remaja kita. Tiket generasi Y kemana hanyutnya dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.